几个人了？Kita tulis sekian boleh. Dah ni kawan. Untuk dah tak lari ni ah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Azimah binti Muhammad Jayahari dalam isu sempadan terkini 888. Thailand, perairan Sungai Golok di sepanjang kira-kira 29.9 km bermula dari Pengkalan Kubur, Tumpat hingga ke Rantau Panjang, Kelantan menjadi sempadan utama yang menjadi pemisah antara negeri Kelantan, Malaysia dengan Narathiwat, Thailand. Penyeludupan di sempadan Malaysia-Thailand membuka tirai 888 pada hari ini. Dari segi penguatkuasaan di sempadan perairan sungai, Sungai Golok dan zon bebas cukai Rantau Panjang didapati terdapat pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh anggota-anggota keselamatan dari agensi-agensi tertentu yang bertugas untuk mengawal sempadan berkenaan. Walaupun terdapat anggota keselamatan seperti unit pencegah penyeludupan iaitu UPP, unit kastam bahagian penguatkuasaan dan tentera yang menggantikan tugas pasukan gerak am yang mengawal keluar masuk barangan secara haram melalui Sungai Golok ke atau dari zon bebas cukai Rantau Panjang, tetapi kemasukan barangan secara haram ini masih lagi berlaku. Laporan pada hari ini akan membincangkan isu dan cabaran yang dihadapi oleh anggota-anggota keselamatan untuk mengawal penyeludupan barangan secara haram di sempadan perairan Sungai Golok dan zon bebas cukai Rantau Panjang serta membincangkan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah penyeludupan tersebut. Mengapa banyak berlakunya kegiatan penyeludupan? Terdapat banyak kajian terdahulu berkaitan penyeludupan yang membincangkan kesannya terhadap ekonomi sempadan. Berdasarkan bukti empirikal di negara-negara post-sosialis, mengapa berlakunya aktiviti penyeludupan dan perdagangan secara kecil-kecilan merentasi sempadan. Ia menjelaskan kegiatan aktiviti ekonomi merentasi sempadan telah diterima oleh masyarakat sekitar walaupun menyalahi undang-undang mereka. Ini menyebabkan aktiviti penyeludupan berlaku secara berleluasa dan sukar untuk dikawal. Dalam aspek penyeludupan, unit pencegah penyeludupan UPP diberi tanggungjawab dalam membanteras kegiatan penyeludupan barangan dan manusia melalui sempadan. Terdapat beberapa jenis barangan yang kerap diseluduk masuk ataupun dikeluar melalui Sungai Golok. Antara barangan utama yang diseluduk keluar dari Malaysia adalah barangan bersubsidi seperti gula, minyak masak dan bahan keperluan lain. Kekurangan gula yang berlaku di pasaran menjadi gambaran bahawa wujudnya kes-kes penyeludupan terhadap gula. Hal ini akan menjadi petunjuk bagi pihak UPP untuk memperkemaskan jantera operasi bagi membanteras kes-kes penyeludupan terhadap gula. Penawaran minyak masak di pasaran menjadi persoalan apabila stok yang dibekalkan di pasaran di setiap negeri tidak mencukupi. Ketidakcukupan barangan tersebut akan diseluduk ke kawasan bebas cukai bagi mengelakkan mereka dikenakan cukai yang sepatutnya. Kawasan bebas cukai merupakan kawasan yang sukar dikuatkuasa disebabkan oleh terdapat perkampungan sekolah, kedai dan masjid di kawasan tersebut. Kesan daripada penyeludupan barangan yang bersubsidi tersebut akan menyebabkan ekonomi negara kita akan merudum. Hal ini kerana negara kita akan kehilangan pendapatan dari hasil cukai yang akan memberi impak kepada pembangunan sosial dan ekonomi. Contoh yang dapat dilihat melalui kegiatan penyeludupan barangan seperti gula, telur dan minyak masak. Hal ini berlaku kerana barangan tersebut ini didapati berlakunya perbezaan harga yang agak ketara antara negara kita dan negara lain, Thailand. Penyeludupan barangan ini di Malaysia akan menguntungkan ekonomi negara kita, namun kesannya memberi kesan yang buruk terhadap negara kita. Seperti berlakunya inflasi yang semakin menjadi-jadi kini, hal ini juga bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada ekonomi negara, malah rakyat sendiri yang terpaksa menanggung kesusahan bagi mendapatkan bekalan telur dan harga yang berpatutan.
Terdapat juga penoreh getah yang datangnya dari selatan Thailand. Warga negara Thailand ini mengambil upah dengan menoreh getah keupayan rakyat Malaysia yang terdiri daripada kawasan rantau panjang. Setiap hari mereka akan memasuki negara ini melalui sungai. Laluan ini lebih mudah bagi mereka berbanding terpaksa melalui jambatan yang melibatkan pelbagai prosedur yang harus diikuti. Masalah ini menjadi dilema oleh pihak berkuasa untuk menjalankan tugas kerana mereka datang bersama isteri dan anak-anak. Jika ditahan anak-anak yang tidak bersalah dan ditempatkan di depo tahanan ini adalah tidak adil bagi kanak-kanak tersebut. Kes penyeludupan ini yang membabitkan pendata asing tanpa izin iaitu parti bukan sahaja memberikan masalah dari sudut penyeludupan itu sendiri. Malah kes tersebut turut memberikan masalah dari sudut prosedur untuk mendakwa mereka kerana pihak tentera darat misalnya tidak mempunyai kuasa pendakwaan. Peningkatan golongan parti dalam sektor pekerjaan di Malaysia ini seperti dinyatakan tadi akan mengurangkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan sekaligus meningkatkan kadar pengangguran di Malaysia. Hal ini akan menyebabkan ramai keluarga yang hilang punca pendapatan untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Kesannya, taraf hidup mereka akan menjadi semakin rendah. Dapat juga dilihat kuasa membeli rakyat Malaysia terhadap barangan Thailand melebihi kuasa membeli barangan Malaysia. Hal ini menyebabkan barangan dari Malaysia tidak mendapat sambutan dan seterusnya memperlahankan ekonomi negara dalam sektor ini. Contoh yang terdekat dapat dilihat dalam kawasan rantau panjang Kelantan. Kebanyakannya menggunakan kenderaan dari Thailand kerana ianya lebih murah dan mampu dimiliki oleh masyarakat. Situasi ini berlaku kerana kawasan itu merupakan kawasan bebas cukai memudahkan kegiatan pemurahan kenderaan dari negara jiran, terutamanya motosikal. Berhubung dengan masalah parti, pihak UPP juga sukar untuk mengesan kehadiran PTI apabila terdapat banyak penggunaan kenderaan bernombor pendaftaran Thailand. Kebanyakan penduduk di sekitar sempadan lebih gemar menggunakan kenderaan Thailand, lebih-lebih lagi kenderaan jenis motosikal. Harga kenderaan yang lebih rendah di Thailand berbanding Malaysia menjadi punca penyelundup berminat membeli kenderaan dari Thailand. Disebabkan ramai di kalangan penduduk tempatan menggunakan kenderaan Thailand, maka sukar untuk pihak UPP mengenal pasti parti yang sebenar. Hal ini kerana terdapat juga parti yang memasuki negara menaiki kenderaan persendirian bernombor pendaftaran Thailand. Mustahil bagi pihak UPP untuk memeriksa semua kenderaan bernombor pendaftaran Thailand kerana ramai penduduk rantau panjang yang menggunakan kenderaan berkenaan. Penyeludupan minyak diesel semakin berluasa ke negara jiran. Harga petrol dan diesel di Malaysia secara relatifnya lebih rendah berbanding harga di Thailand. Ekoran pemberian subsidi oleh kerajaan Malaysia menyebabkan ramai penyeludup yang mengambil kesempatan menyeludup barangan ini ke Thailand. Penyeludupan minyak petrol dan diesel amat menguntungkan penyeludup kerana harga barangan ini jauh lebih tinggi di Thailand. Bagaimanapun, penyeludupan petrol dan diesel jarang berlaku di sepanjang Pekan Sungai Golok dan Presiden Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-8 2013-243 Zon Bebas Cukai Rantau Panjang. Sebaliknya, penyeludupan petrol dan diesel ini lebih banyak berlaku di sepanjang perairan zon di luar bebas cukai, terutamanya di perairan Tumpak dan selatan Thailand. Penyeludup ini bertindak sebagai perompak yang cuba untuk mengaut sebanyak mungkin minyak petrol untuk dibawa masuk ke dalam negara mereka. Perkara ini kerap berlaku apabila harga runcit petrol di negara kita menurun. Hal ini jika tidak dibanteras akan menguntungkan mereka dan menyusahkan pihak tempatan. Mereka kerap kali menggunakan taktik yang pelbagai untuk menyeludup bahan api ini supaya tidak mudah dikesan oleh pihak berkuasa. Mereka seolah-olah menyamar dalam menyeludup minyak petrol sehingga tidak mudah dikesan pihak ini. Hal ini kerana mereka seolah-olah tidak melakukan kesalahan yang menyalahi undang-undang jalan raya di Malaysia. Modus operandi penyeludup ialah mereka mengisi minyak petrol atau diesel di stesen minyak sebelum kenderaan itu dipandu di stor atau pengkalan haram di tepi sungai untuk minyak tersebut dipindahkan ke dalam tong berisi minyak itu dibawa ke seberang menggunakan bot enjin galah.
Lebih parah lagi apabila pemilik stesen minyak turut terlibat dalam kesalahan ini dan melanggar arahan pengawal bekalan Malaysia. Kesan mendalam berlaku kepada ekonomi negara kita kerana negara terpaksa mengalami kerugian berjuta-juta dalam tempoh sebulan akibat oleh penyeludupan minyak ini. Kesan yang mendalam berlaku kepada ekonomi negara kita kerana negara kita terpaksa mengalami kerugian berjuta-juta dalam tempoh sebulan akibat kegiatan penyeludupan minyak petrol dan diesel dari negara ini ke negara jiran. Kerugian ini berlaku kerana melibatkan jumlah subsidi minyak yang keluar dan cukai yang gagal dikutip menyebabkan kerugian kepada kegiatan industri minyak di negara kita. Subsidi ini secara umumnya diberikan oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menjaga kebajikan rakyat agar dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Bagaimanapun ketirisan subsidi bahan api ini melalui kegiatan penyeludupan bagaikan menangguk air di air yang keruh tanpa rasa bersalah yang dilakukan oleh sesetengah pihak dengan menyedot barangan bersubsidi tersebut ke negara jiran. Hal ini mendatangkan kerugian kepada kerajaan yang telah membelanjakan sejumlah besar pertukaran untuk subsidi sedangkan ianya turut dinikmati oleh rakyat di negara lain. Usaha mencari punca serta penyebab utama kepada berlakunya masalah ini dan mencari jalan penyelesaian kepada krisis penyeludupan ini amatlah penting untuk diperdebatkan serta diperbincangkan, termasuklah mencari titik kelemahan yang membawa kepada masalah ini terus berleluasa di sepadan Malaysia Thailand. Pelbagai langkah perlu diambil untuk menghentikan isu ini bagi mengelakkan pelbagai dampak yang negatif terutamanya kepada negara kita. Sekatan jalan raya dapat menghalang laluan masuk dan keluar barangan seluduk. Pihak penguatkuasa tetap akan cuba menggagalkan usaha penyeludup dengan menggeledah stor-stor yang dipercayai menyimpan barangan seluduk. Misalnya dalam kes penyeludupan yang berskala besar, pihak penguatkuasa akan mengenakan tindakan lain mengikut prosedur perundangan yang ditetapkan. Pihak penguatkuasa akan melihat kepada invoice barangan sama ada barangan tersebut mempunyai invoice atau sebaliknya. Invoice adalah bukti bahawa barang tersebut merupakan barangan yang dijual beli secara sah di dalam negara. Sebaliknya, tanpa invoice, barangan tersebut boleh diragui statusnya. Sekiranya penyeludup sempat mengeluarkan invoice bagi barangan yang diseludup tersebut, pihak penguatkuasa akan bertindak mengambil invoice. Tindakan pihak penguatkuasa ini akan melambatkan proses penyelesaian barangan tersebut. Ini akan menyebabkan model penyeludupan tersekap di samping kenderaan yang digunakan juga akan disita. Barangan yang diseludup juga berkemungkinan besar sama disita kerana prosedur dokumentasi yang tidak lengkap. Prosedur ini turut mengambil masa sekurang-kurangnya sebulan dan akan menyebabkan penyeludup kehilangan modal. Di samping itu, kawalan keselamatan di pintu masuk sempadan sesebuah negara perlu diketatkan lagi. Seperti yang dikatakan oleh Timbalan Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Zaki Harun. Strategi satu perancangan selepas SOP selepas 1 April ni. Setiap negara mempunyai kawalan yang ketat, terutamanya di lapangan-lapangan terbang antarabangsa yang menjadi pintu masuk utama ke sesebuah negara. Walau bagaimanapun, penjenayah kini semakin licik dan mereka tidak lagi menggunakan pintu masuk sempadan di lapangan terbang. Sebaliknya, mereka menggunakan kawasan perairan. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah giat lagi mengawal sempadan negara di negara kita ini daripada kemasukan parti. Rondaan yang kerap perlu dijalankan dengan kerap, terutamanya di lorong-lorong tikus. Penguasaan serta rondaan di lorong-lorong tikus di Narathiwat diperketatkan bagi membendung sindiket penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Kata Timbalan Gubernur Narathiwat Fatimah Sabiamut, Fatimah berkata pihak berkuasa daerah keselamatan akan terus meningkatkan rondaan bagi memastikan aktiviti jenayah sempadan dapat dikurangkan. Katanya tidak dapat dinafikan Sungai Golok menjadi laluan utama penduduk yang menggunakan lorong-lorong tikus bagi mengelakkan mereka ditahan. Akhir sekali, peranan media massa sama ada media cetak maupun media elektronik perlulah diperhebat
untuk mengatasi masalah ini. Media elektronik seperti televisyen, radio dan internet perlulah menyalurkan maklumat mengenai kes-kes penyeludupan manusia secara berterusan untuk memberikan kesedaran kepada penduduk di negara ini mengenai bahayanya jenayah sebegini. Dengan adanya peringatan yang berterusan sebegini, mereka akan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan tidak mudah terpedaya dengan penipuan yang dilakukan oleh penjenayah yang terlibat dengan kes penyeludupan ini. Dokumentari dan filem berkaitan kes-kes penyeludupan manusia hendaklah ditayangkan kepada orang awam supaya mereka melihat kesan-kesan dan cara-cara untuk menghindari diri daripada menjadi mangsa kes penyeludupan manusia. Dengan adanya pengetahuan yang mencukupi, masyarakat dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah yang tidak berkemanusiaan ini. Isu penyeludupan yang berlaku di sepadan Malaysia Thailand ini dilihat memberi impak yang negatif kepada negara kita dan juga negara Thailand. Isu ini bagaikan isu yang tidak berkesudahan jika tidak dibendung secara menyeluruh dan serius. Hal ini kerana isu ini sukar dikawal jika mengharapkan oleh satu pihak sahaja kerana ia seakan-akan menjadi kelaziman yang sukar dihentikan. Negara kita akan menerima kesan yang teruk terutamanya dalam sektor ekonomi kerana isu penyeludupan ini mengambil kira kegiatan ekonomi yang menjadi agenda utama kegiatan penyeludupan ini berlaku. Jadi siapa yang perlu bertanggungjawab dalam permasalahan ini? Tentu sahaja peranan semua pihak amat diperlukan untuk membanteras kegiatan ini. Marilah kita bersama-sama membendung masalah ini bagai aur dengan tebing supaya kita dapat menghentikan isu ini dengan segera demi kemaslahatan bersama. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang isu kepada kami menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 888 seperti yang tertera. Saya Nur Aisyah binti Apidi mewakili tim penerbitan mengakhiri sidang 888. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ingat, jenayah membawa padah.